Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada kedua-dua panel saya. Panel yang pertama adalah Dr. Nur Hidayah dan panel yang kedua adalah Dr. Nur. Pada hari ini, saya, Nur Farhani binti Rahim, akan membentangkan tajuk projek sarjana muda saya iaitu peranan pihak berkuasa tempatan dalam menyerap beban cukai taksiran kepada premis perniagaan semasa pandemik COVID-19 di bawah seliaan Meja Dr. Wan Iblis Syamfikri bin Wan Ismail. Berikut adalah senarai kandungan yang terdapat dalam projek sarjana muda saya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua kajian literatur, metodologi kajian, analisis kajian, cadangan, kesimpulan kajian dan juga rujukan. Pengenalan kepada kajian saya. Pihak berkuasa tempatan PBT merupakan badan yang bertanggungjawab mentadbir dan mengurus kemudahan di sesebuah bandar dan daerah. Institusi yang memainkan peranan yang amat penting dalam menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk. Cukai taksiran atau dikenali dengan cukai pintu merupakan sumber utama kepada pendapatan PBT. Cukai taksiran dikenakan kepada semua milik pegangan PBT. Namun, semasa virus COVID-19 ini selama hampir 2 tahun telah menjadi beban kepada premis perniagaan untuk membayar cukai taksiran kepada PBT. Seterusnya adalah penyataan masalah. Penyakit berjangkit virus COVID-19 ini merupakan punca utama kepada peningkatan tunggakan cukai taksiran di Malaysia sepanjang pandemik. Menurut Berita Harian 2021, peningkatan tunggakan cukai taksiran mencecah kira-kira RM6 bilion adalah pengurusan daripada pengutipan cukai taksiran yang lemah di PBT. Menurut statistik dalam akhbar Berita Harian juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mempunyai jumlah tunggakan sebanyak 350 juta pada tahun 2020. Beralih kepada matlamat kajian. Yang pertama adalah untuk membantu masalah beban cukai taksiran yang dihadapi oleh premis perniagaan semasa pandemik COVID-19. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengurusan dalam pengutipan cukai taksiran yang lebih efisien semasa pasca COVID-19. Objektif kajian saya adalah yang pertama, mengenal pasti pola aliran jumlah bayaran cukai taksiran bagi premis perniagaan. Objektif yang kedua pula adalah untuk mengkaji peranan PBT dalam menyerap beban cukai taksiran kepada premis perniagaan semasa pandemik COVID-19. Seterusnya adalah skop kajian. PBT yang mempunyai kutipan hasil semasa yang rendah dan kadar tunggakan cukai taksiran terkumpul yang tinggi dari cukai taksiran tahun semasa. Kawasan yang dikaji hanya melibatkan kawasan di bawah pentadbiran Majlis Daerah Labis Johor. Informan yang dipilih pula untuk ditemubual bagi memperolehi data adalah daripada beberapa pegawai dan kaki tangan dari unit penilaian, unit penyelesaian dan juga bahagian pengurusan pentadbiran. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Yang pertama adalah untuk pihak berkuasa tempatan PBT, iaitu dapat merangka langkah strategik peranan mereka dalam membangunkan bandar yang boleh meningkatkan hasil pendapatan. Kepentingan yang seterusnya adalah kepada pihak yang berkepentingan, iaitu membantu dalam meningkatkan dan menaikkan hasil pendapatan premis perniagaan yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Seterusnya adalah untuk ahli akademik dan pelajar, di mana mereka boleh menjadikan sumber rujukan dan bahan bacaan ilmiah kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Kajian ini dijalankan dengan merujuk pelbagai sumber yang lepas. Dalam kajian literatur saya, terdapat 6 elemen yang dibincangkan. Yang pertama adalah PBT dan Akta Kerajaan Tempatan 1976. Yang kedua adalah peranan dan fungsi-fungsi PBT. Seterusnya adalah prinsip percukaian dan asas-asas kadaran. Seterusnya, senarai nilaian dan akhir sekali adalah kesan pandemik COVID-19 kepada percukaian. Metodologi kajian yang digunakan dalam projek sarjana muda saya adalah yang pertama kajian awalan yang menentukan tajuk, objektif, matlamat dan juga skop kajian. Seterusnya adalah kajian literatur
menggunakan data sekunder iaitu daripada pembacaan daripada pelbagai sumber-sumber yang lepas. Yang ketiga adalah melalui kajian lapangan menggunakan data primer daripada proses temu bual yang dijalankan bersama informan. Yang keempat adalah analisis kajian yang telah dicapai daripada hasil dapatan kajian. Yang terakhir adalah cadangan dan kesimpulan. Seterusnya, beralih pula kepada analisis kajian. Merekod merupakan senarai informan yang telah ditemubual. Seorang pegawai daripada unit penilaian dan pengurusan harta, 2 orang penolong pegawai daripada unit penilaian dan pengurusan harta, seterusnya pegawai takbir dari unit pelesenan dan penguatkuasaan, dan yang terakhir adalah setiausaha Majlis Daerah Labis daripada unit pengurusan dan pentadbiran. Berikut merupakan analisis hasil kajian objektif 1 iaitu mengenal pasti pola aliran jumlah bayaran cukai taksiran bagi premis perniagaan. Berikut merupakan jadual analisis hasil kajian objektif 1 iaitu jumlah bayaran cukai taksiran premis perniagaan. Jenis-jenis premis bangunan perniagaan iaitu terdapat kedai teras 1, 2, 3 dan 4 tingkat yang terdapat di kampung dan juga bandar. Kedai berkunci 1 tingkat, kedai sebuah 1 tingkat. Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan juga 2021 berlaku peningkatan dan penurunan jumlah cukai taksiran yang diterima oleh Majlis Daerah Labis. Pada tahun 2019 merupakan tahun yang paling tertinggi menerima jumlah cukai sebanyak RM619,114 dan pada tahun 2021 berlaku penurunan yang mendadak kepada RM559,278. Seterusnya, ini merupakan pola aliran jumlah bayaran cukai taksiran bagi premis perniagaan milik Majlis Daerah Labis. Pengkaji telah menghuraikan data dan maklumat yang diterima oleh informan melalui temu bual kepada graf garis. Melalui graf garis ini, pengkaji dapat melihat dengan jelas bahawa berlaku peningkatan jumlah bayaran cukai taksiran yang dikutip sebelum pandemik COVID-19 iaitu pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan juga 2021 pula, berlaku penurunan jumlah cukai taksiran yang telah diterima. Hal ini kerana pada tahun tersebut adalah merupakan tahun berlakunya wabak penyakit berjangkit COVID-19 yang telah menjejaskan ramai pihak. Seterusnya adalah analisis hasil kajian objektif 2 iaitu mengkaji peranan PBT dalam menyerap beban cukai taksiran kepada premis perniagaan semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, analisis hasil kajian bagi objektif kedua. Antara peranan yang telah dimainkan oleh Majlis Daerah Labis dalam membantu premis perniagaan ini ialah yang pertama, bayaran secara angsuran dan pengecualian lesen serta sewaan. Hal ini bertujuan memberi kerianan kepada premis untuk membayar cukai mengikut kemampuan mereka. Justru itu, pengecualian lesen dan sewaan diberikan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS serta gerai-gerai milik majlis. Pihak PBT telah mengecualikan pembayaran ini selama tempoh setahun. Dengan insentif kerajaan negeri ini telah membantu meringankan beban golongan tersebut untuk membayar cukai taksiran walaupun PBT akan mengalami kerugian dari segi hasil pendapatan PBT. Yang kedua pula adalah melanjutkan tempoh dendaan. Pelanjutan tempoh denda adalah bertujuan untuk memanjangkan tempoh pembayaran, seterusnya memberi peluang kepada premis perniagaan untuk membayar cukai taksiran. Tempoh dendaan yang diberikan adalah sebulan dari tarikh yang sepatutnya bermula dendaan. Semasa pandemik COVID-19, tempoh denda telah dilanjutkan sehingga bulan April untuk penggal yang pertama dan penggal kedua pula sehingga bulan Oktober. Selain itu, Majlis Daerah Labis juga telah melakukan kunjungan muhibah dan rundingan. Perkara ini dilakukan secara bersemuka dan pegawai akan turun padang. Dalam kunjungan muhibah ini, bertujuan untuk berbincang dengan pihak terbabit mengenai masalah yang dialami dan tempoh yang dikehendaki mereka untuk membayar cukai taksiran.
Kunjungan muhibah ini kebiasaannya dilakukan 2 kali seminggu iaitu pada hari Selasa. Yang terakhir pula adalah memudahkan proses permohonan lesen perniagaan. Dengan ini dapat dilihat ia mempengaruhi rakyat untuk mencubakan diri dalam perniagaan justru dapat meringankan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebanyakan majlis di sesetengah tempat mengambil masa untuk meluluskan permohonan lesen perniagaan ini sehingga bertahun-tahun. Justru itu, tempoh permohonan lesen hendaklah diselesaikan segera bagi memudahkan golongan tersebut berniaga. Hal ini dapat meringankan bebanan untuk membayar cukai kepada mereka kerana mereka dapat berniaga seperti biasa. Untuk cadangan pula, yang boleh dilakukan adalah dengan yang pertama, potongan cukai taksiran bagi premis perniagaan sebanyak 25%. Yang kedua, PBT boleh memberi bantuan kewangan kerugian kos perbelanjaan perniagaan secara one-off kepada premis perniagaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah cukai taksiran yang diterima, perlunya kempen kesedaran mengenai bayaran cukai taksiran melalui paparan TV elektronik. Dan yang seterusnya pula mempromosikan perniagaan dan jualan premis serta mewujudkan platform pembayaran cukai taksiran atas talian secara seragam di semua PBT di Malaysia. Kesimpulannya, melalui kajian yang dijalankan ini, jumlah cukai taksiran yang dikutip sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan penurunan yang ketara sehingga menyebabkan hasil sumber pendapatan PBT juga terjejas. Melalui peranan dan inisiatif yang telah diambil oleh PBT ini, secara tidak langsung membantu PBT dalam menangani isu tunggakan cukai taksiran yang semakin meningkat serta dapat membantu premis perniagaan yang terjejas. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah digunakan oleh pengkaji dalam menyelesaikan projek sarjanah muda ini. Setakat itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.